الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفضيلة Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, seusai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, beradanya kita di tempat yang mulia, majlis yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua berkat kehadiran kita dalam majlis ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita juga tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada musim pandemik yang sedang melanda, masih lagi melanda kita. Dan alhamdulillah setelah agak sekian lama, setahun kalau tak silap kita tidak bersua, jadi nampak lagi muka para jemaah sekalian alhamdulillah di Masjid Mujahidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usia yang dianugerahkan insya-Allah. Jadi insya-Allah kembali kita menyambung sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan pula pada sambutan ataupun pada bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Anwar ataupun bulan Rabiul Awal. Insya-Allah mudah-mudahan usaha ini antara sesuatu yang ianya untuk kita sama-sama memupuk rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghayati akan kisah perjuangan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah seperti biasa kita selawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk penghijrahan pertama ke bumi Habasyah, cerita hijrah pertama umat Islam, hijrah pertama para sahabat ke bumi Habasyah. Dan kita telah membicarakan tentang kisah ini, bagaimana setelah selamatnya dua rombongan sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Yang pertamanya rombongan yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah, itulah isteri Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka berdua, sesungguhnya mereka berdua adalah Ahlul Bait yang pertama berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Dan rombongan yang kedua apa yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, maknanya dua kali rombongan selamat di bumi Habasyah. Dan orang-orang musyrikin Quraisy mereka merasa tidak senang bila mana mereka melihat orang-orang Islam berada dalam keadaan aman damai. Jadi mereka telah mengutuskan dua orang yang bijaksana daripada kalangan mereka untuk berunding dengan Raja Najasyi agar supaya orang-orang Islam ini dihantar semula ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Di samping itu dibawa bersama bertemu dengan Raja Najasyi ini, iaitulah harta-harta istimewa daripada Mekah Al-Mukarramah. Dan sebelum itu pula dua orang juru runding ini mereka telah bertemu dengan pembesar-pembesar raja, pembesar-pembesar istana untuk mempengaruhi mereka terlebih dahulu sebelum mereka bertemu dengan Raja An-Najasyi. Sehinggalah dibawa bertemu dengan Raja An-Najasyi. Tapi subhanallah, Raja An-Najasyi ini walaupun beliau ini seorang yang beragama Kristian pada saat ketika ini, tetapi beliau adalah seorang raja yang adil. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana. Dia tidak mendengar sebelah pihak saja. Dia dengar sebelah pihak daripada Quraisy dan kemudiannya dipanggil orang Islam. Yang inilah yang juga disebutkan sebagai tabayyun. Tabayyun ni sepatutnya orang Islam yang lebih sepatutnya mengamalkan apa yang Islam ajar. Jangan dapat sesuatu berita dan kita sibuk untuk hebohkannya, walaupun berita itu tidak pasti kebenarannya dan juga kesahihannya. Bahkan walaupun berita yang kita dapati itu berita yang sahih, kalau ianya membawa kepada kemudaratan, kepada perpecahan, tangguh dulu, jangan sampaikan, jangan disebarkan. Apatah lagi kalau berita itu berita daripada sesuatu yang tidak sahih, dia punya sumbernya yang tidak pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu satu berita daripada seorang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun, hendaklah kamu cek dulu. Jadi berita-berita ni mesti perlu dipastikan kesahihannya. Jangan cepat percaya, jangan cepat disebarkan. Maka Raja An-Najasyi dipanggil orang Islam, dan orang Islam pun
mereka telah bersepakat bahawasanya mereka akan bercakap benar walaupun ini sesuatu yang pahit. Qulil haqq walau kana murrah, katakanlah kebenaran, benda yang benar walaupun ianya pahit. Jadi mereka bersepakat untuk bercakap benar walaupun kebarangkalian An-Najashi akan menghalau mereka daripada bumi Habasyah. Subhanallah, apabila ditanya kepada orang-orang Islam oleh An-Najashi, apakah agama yang menyebabkan kamu sanggup bercerai-berai daripada kaum kamu dan tidak masuk agamaku dan agama-agama lain? Maka jawab Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia adalah juru cakap kepada orang Islam. Dia cakap jawapannya panjang lah tuan-tuan. Saya pernah sebutkan jawapan ini pada tahun lepas. Kalau tuan-tuan ingat lagi, dan pada kuliah kita yang lepas, dan dia punya bicara panjang lebar. Jadi disebutkan Nabi SAW bawa Islam. Sehinggalah Raja An-Najashi pun tanya, adakah apa-apa ayat ataupun apa-apa keterangan yang dibawa bersama oleh Nabi itu? Jawab Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, ada. Maka Raja An-Najashi berkata, bacakanlah kepadaku. Lalu dibacakannya permulaan surah Kaf Ha Ya Ain Sad, sampailah diceritakan kisah Nabi Allah Zakaria, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kisah surah Maryam, selepas kisah Nabi Allah Zakaria, kisah Maryam yang ianya memang sangat dekat dengan agama Kristian sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya tentang Maryam, tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, ia disebutkan dengan jelas dan benar menerusi Al-Quranul Karim. Bila mana selesai sahaja Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan sememangnya bacaan Al-Quran ini, kalau ianya didengar hatta oleh orang bukan Islam sekalipun, sebenarnya boleh memberikan ketenangan dalam jiwa tuan-tuan. Bahkan ada seorang pendakwah hebat, dia masuk Islam antaranya sebab dia dengar masjid sebelah rumah dia menggemakan bacaan Al-Quran. Dengar bacaan Al-Quran tu, bahkan dia hafal surah Yasin sebelum masuk Islam lagi. Kan luar biasa tuan-tuan, sebelum masuk Islam. Dan sehinggalah akhirnya dia bertemu dengan hidayah. Allah Ta'ala anugerahkan hidayah kepada dia. Sememangnya antara kesukaan baginda Nabi SAW, selain Nabi SAW ni suka baca Quran, Rasulullah SAW juga suka mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Jadi dua-duanya adalah merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Lebih-lebih lagi pada musim hari ini, musim ramai daripada kalangan orang-orang Islam, ramai daripada kalangan masyarakat, khususnya dalam negara kita pada musim pandemik ni tuan-tuan, jiwanya agak kacau. Ramai yang hilang pekerjaan sebagainya, ramai yang stres lah kita sebut. Dan antara yang disebutkan oleh seorang pendakwah hebat, disebutkan antara yang menyebabkan orang Islam ataupun seseorang itu dia berubah wataknya, wajahnya pun berubah sekaligus dengan wataknya, antaranya kerana yang pertama, bila mana dia jauh daripada rumah Allah, dia jauh daripada masjid. Dan yang keduanya adalah apabila dia jauh daripada Al-Quranul Karim. Bila jiwa tak dengan Al-Quran, seharian mungkin, ataupun ada orang memang setahun pun tak jumpa Quran, maka jiwanya akan jadi jiwa yang kacau. Betah lagi dia nak mendengar, menghayati dan sebagainya. Sebab itu untuk mendatangkan juga memberikan ketenangan dalam jiwa, kena kita sama-sama senantiasa dengan Al-Quran. Bahkan kalau tak mampu nak baca pun, kita pasang bagi dengar. InsyaAllah di sana ada manfaat dia, ada kelebihan dia. Dan juga bahkan mudah-mudahan ianya sesuatu yang memberi peluang ataupun memberikan, kita sebut sebagai hidayah lah,
hidayah kepada orang bukan Islam dengan mendengar Al-Quranul Karim. Bila Raja Najasyi dia dengar bacaan Al-Quranul Karim, surah Maryam ni, dia menangis. Subhanallah, menangis dia, sehingga air matanya membasahi janggutnya. Subhanallah. Walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tidak beriman lagi masa itu. Bahkan para pendetanya turut menangis sehingga basahlah muka mereka apabila mendengar ayat yang dibacakan kepada mereka. Subhanallah. Kemudian An-Najasyi berkata, sesungguhnya ajaran ini dan apa yang dibawa oleh Isa keluar daripada lubang pelita yang sama. Maka Raja Najasyi bila dah dengar keterangan, bila dah dengar ayat suci Al-Quran, dia pun berkata kepada dua orang wakil tadi, iaitulah Amru bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah, yang kedua-duanya masa ni belum masuk Islam. Kata An-Najasyi, pergilah kamu berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu berdua. Lalu mereka pun menjadi hampa. Ingatkan memang dah confirm boleh dah, banyak peratus dah mereka usahakan. Pertamanya dibawa hadiah. Biasa orang kalau dah bawa hadiah ni, lagi-lagi bawah kan, hadiah bawah meja tuan-tuan, memang lagi senang lulus lah, lagi senang lah kan. Jadi nak sebutkan hadiah dah bawa, istimewa dah. Kemudiannya dah pengaruhi orang-orang yang dekat. Ini semua teknik-teknik orang kan, nak dapatkan sesuatu yang kan, apa nak sebut halusnya, yang bawah meja lah kan, gunakan orang. Kemudiannya dalam pada masa yang sama bawa hadiah. Tapi An-Najasyi tak macam tu. Subhanallah, dia dengar dua belah pihak. Lalu Najasyi sebut kepada mereka berdua kan, keluarlah kamu daripada sini. Lalu mereka pun keluar dalam keadaan duka cita, Amru bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Semasa mereka keluar, dalam perjalanan keluar, Amru bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, masa dah on the way nak jalan tu, dah kena halau, tak sempat nak kata apa, dan barangkali mungkin masa tu dah mati hujah, dah tak boleh nak kata apa kan, dah kena keluar, dah kena halau oleh Raja Najasyi. Masa tengah jalan keluar tu, kata Amru bin Al-As kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah aku akan datang esok lagi. Esok aku datang lagi. Macam datang idea baru pula kan, untuk menceritakan perihal yang akan memburukkan lagi mereka, supaya Raja Najasyi akan percaya kita, supaya Raja Najasyi akan menghalau mereka daripada bumi Habasyah. Kata Abdullah bin Rabi'ah, sebab orang-orang Islam ni sebenarnya saudara mereka juga, bau-bau bacang gitulah, saudara mara kan, orang kampung dia juga. Kata Abdullah bin Rabi'ah, janganlah, tak perlulah kita lakukan demikian, kerana mereka itu ada tali persaudaraan dengan kita, walaupun kita tidak sehaluan dengan mereka, walaupun mereka tidak sehaluan dengan kita. Tapi Amru bin Al-As berkeras juga mahu melaksanakan hasratnya itu. Maka pada keesokan harinya, Amru bin Al-As dia bertemu lagi dengan Raja An-Najasyi, menghadap lagi Raja An-Najasyi. Dia kata dekat Raja An-Najasyi yang kali ini dia cuba nak memperlagakan antara agama Kristian dan juga agama Islam. Subhanallah, dia kata kat Raja Najasyi, wahai tuanku, sesungguhnya mereka ini mengatakan tentang Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, satu perkataan yang tidak benar, tidak baik. Kata Amru bin Al-As, supaya dia cek orang Islam kata apa. Kebarangkalian ianya memang bersalahan dengan orang Kristian, pegangan mereka. Yang ini insya-Allah boleh jadi dia akan halau lah. Lalu Raja Najasyi pun mengutuskan orang untuk memanggil mereka. Seperti biasalah, panggil balik. Dia tak dengar sebelah pihak saja, dia panggil.
untuk bertanyakan pendapat mereka tentang Al-Masih Isa ibnu Maryam. Apa pandangan Islam tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan sememangnya kalau sekarang ni orang Kristian tuan-tuan bersalahan pandangan mereka tentang Nabi Allah Isa alaihi salam dengan orang Islam. Lalu ditanya kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib selaku juru bicara. Orang Islam pun terkejut, akan tetapi mereka bersepakat untuk bercakap benar walau apa pun yang terjadi. Itulah yang sebaik-baiknya. Memang walaupun berat, tetapi manisnya ianya berpanjangan. Itulah hebatnya kalau orang bercakap benar, jangan bohong. Maka apabila mereka sampai, Kerajaan Najasyi pun bertanya kepada mereka tentang Al-Masih Isa ibnu Maryam. Lalu jawab Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang Isa, kami mengatakan sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi kami, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang hamba Allah. Jelas, bukan anak Allah. Orang Kristian hari ini dia dah pesongkan, dia kata Isa anak. Dia sebut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isa, dia adalah seorang hamba Allah dan rasulnya alaihi salam, serta ruhnya dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam si perawan. Dan Maryam juga bukanlah isteri Allah sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Kristian. Nabi Allah Isa, mereka dakwa Nabi Allah Isa anak Allah, Maryam isteri Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani kata Nabi Allah Isa itu adalah anak Allah. Tapi Islam sebut Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba Allah. Hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, serta ruhnya dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam si perawan. Maryam, Sayyidatina Maryam, seorang wanita yang salihah, yang dia memang tidak ada suami, tapi Allah Taala anugerahkan kepada dia anak. Jadi Nabi Allah Isa AS lahir tanpa ayah, lahir tanpa bapa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan perihal tersebut tentang kejadian Nabi Allah Isa AS. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Allah Isa AS samalah seperti Allah Taala menciptakan Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Isa AS lahir tanpa ayah tapi ada ibu, manakala Nabi Allah Adam AS lahir tanpa ayah dan juga ibu. Allah Taala sebut khalaqahu min turab. Allah Taala jadikannya daripada tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Taala berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apa yang dilakukan, apa reaksi An-Najasyi bila ini keluar daripada mulut Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Kalau nak diikutkan, memang bersalahan dengan pegangan mereka ni. Sebab mereka kata Nabi Allah Isa anak Allah. Lagi-lagi ada pendeta-pendeta tu pula, kan? Dan sebenarnya mereka pun tahu tentang hakikat yang sebenar. Wallahu alam macam mana dia sembunyi sebagainya. Tapi yang masyhurnya, yang mereka berpegang daripada nenek moyang boleh jadi, iaitulah Nabi Allah Isa anak Allah, Maryam itu isteri Allah. Itu yang al-dhalim, al-maghdubi alaihim wal-dhalim, maknanya golongan-golongan yang sesat sampai menjadikan Nabi Allah Isa itu sebagai anak Allah, sebutkan sebagai Trinity dan sebagainya. Kemudian An-Najasyi bila dah dengar macam itu keterangan yang benar daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia pun mengambil sebatang dahan.
dan membuat garisan di bumi. Dia buat garisan. Kemudian dia pun berkata, demi Allah, apa yang kamu kata tentang Isa bin Maryam tidak lari daripada garisan ini. Maknanya betul. Disebutkan sedemikian. Lalu para pembesarnya, orang pembesar-pembesar yang ada di sekelilingnya menarik nafas. Maksudnya tak puas hati dengan apa kenyataan yang dikeluarkan oleh An-Najashi. Ada yang berdengung. Tak puas hati. Dan suara nafas tu, nafas tak puas hati. Kata Raja An-Najashi, walaupun kamu menarik nafas, demi Allah. Terus stop mungkin, tengah-tengah tarik nafas tu, terus berhenti nafas. Walaupun kamu tarik nafas. Maknanya, apa yang disebutkan oleh orang Islam tentang Nabi Allah Isa bin Maryam tidak lari daripada garisan. Maknanya itu benar. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Raja An-Najashi berkata kepada orang-orang Islam, pergilah kamu, pergi. Kamu adalah syu'yum di negeriku. Syu'yum dalam bahasa Habasyah membawa maksud orang-orang yang selamat. Barang siapa yang mengganggu kamu akan dihukum. Barang siapa yang mengganggu kamu akan dihukum. Barang siapa yang mengganggu kamu akan dihukum. 3 kali diulang, supaya ianya memberi kesan, keterangan yang membekas kepada 2 orang wakil Quraisy. Siapa yang mengganggu kamu akan dihukum. 3 kali diulang oleh An-Najashi. Kemudiannya kata An-Najashi, sesungguhnya aku tidak senang kalaupun dapat memiliki segunung emas, tetapi aku menyakiti salah seorang daripada kalangan kamu. Inilah seorang raja yang adil, walaupun masa ketika ini dia seorang yang beragama Kristian. Sebab ramai orang yang dia nak senang, bahkan sanggup dia nak mendapatkan kesenangan itu, dia sanggup melakukan sesuatu yang menjatuhkan orang, bahkan sanggup daripada kalangan ahli keluarganya sendiri, bunuh orang nak dapat kuasa. Ini parah kalau kita cerita. Bahkan hari ini pun sampai bergaduh-gaduh, perbunuh-bunuhan disebabkan kerana kuasa tampuk pemerintahan. Tak payah cerita kepada orang, kita cerita contohnya sebagaimana pembunuhan yang berlaku kepada Kim Jong-un, kalau tak silap nama Kim Jong-un Korea Utara, tuan-tuan. Habis kena bunuh abang tiri dia tu. Sebab apa? Sebab kuasa. Itu cerita orang bukan Islam tu. Bahkan kisah orang Islam pun ada juga, berbunuh-bunuhan kerana nak dapatkan tampuk kekuasaan. Ini sesuatu yang sebenarnya jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Bahkan Islam mengajar kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh An-Najashi, walaupun dia bukan beragama Islam masa ketika itu, kalaupun aku mendapat memiliki segunung emas, tetapi aku menyakiti, sesungguhnya aku tidak senang, tak senang diri itu. Kalaupun aku mendapat segunung emas, tetapi aku menyakiti salah seorang daripada kalangan kamu. Muslimin para jemaah sekalian, jadi inilah hebatnya An-Najashi, yang akhirnya apabila peristiwa selesai sahaja dalam peristiwa Bai'ah ataupun dalam peristiwa Hudaibiyah. Peristiwa Hudaibiyah, masa ketika itu ada perjanjian kedamaian 10 tahun keamanan antara orang Quraisy dan juga orang-orang Islam, antara Nabi SAW dan juga wakil Quraisy telah menandatangani satu perjanjian yang disebutkan perjanjian Hudaibiyah. Jadi keamanan, kesempatan itu diambil oleh baginda Nabi SAW untuk mengajak para pembesar negara pada saat ketika itu untuk memeluk agama Islam. Dihantar surat, dan yang pertama-tamanya disebutkan dalam kitab sirah, dihantar surat untuk mengajak masuk Islam ni adalah kepada Asamah An-Najashi. Apabila dia dapat surat Rasulullah SAW, dijunjungnya surat itu, tuan-tuan. Junjungnya surat itu
dan kemudiannya dia memeluk agama Islam. Subhanallah, masuk Islam, dan dialah selepas meninggal dunia, dialah orang yang pertamanya yang disolatkan Nabi SAW, solat jenazah secara ghaib. Solat jenazah ghaib yang kita laksanakan hari ini, Nabi SAW pertama-tamanya solatkan jenazah ghaib kepada An-Najashi, dan dia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian dia berkata kepada pengiringnya, kembalikan hadiah mereka berdua, aku tidak memerlukannya. Demi Allah, Allah tidak pernah mengambil rasuah daripadaku ketika dia mengembalikan kerajaanku. Maka apakah aku hendak mengambil rasuah pada jalannya? Allah tidak pernah tunduk kepada manusia dengan mengangkatku. Maka apakah aku hendak tunduk kepada manusia pada jalan Allah? Ummu Salamah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa ketika ini dia belum lagi menjadi isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah bersama dengan suaminya Abu Salamah. Dia meriwayatkan kisah ini dengan berkata, maka mereka berdua, yakni Abdullah bin Rabi'ah dan juga Amr bin Al-As, keluar dalam keadaan moyong dan dikembalikan barang-barang yang mereka bawa. Dan kami pula menetap di sisi raja dengan mendapat tempat tinggal yang baik dan jiran yang baik. Subhanallah. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, riwayat yang disebutkan ini ialah riwayat Abu Ishaq. Penulis selain Abu Ishaq menyebutkan bahawa utusan Amr bin Al-As kepada Najasyi berlaku selepas peperangan Badar. Sebahagian mereka mempertemukan antara dua riwayat ini dengan mengandaikan peristiwa itu berlaku dua kali. Akan tetapi soalan-soalan dan jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh An-Najasyi dan dijawab oleh Ja'far bin Abi Talib pada utusan kali kedua itu sama dengan pada kali pertama. Dengan melihat kepada isi kandungan soalan-soalan itu, jelaslah menunjukkan bahawa ianya berlaku pada aduan yang pertama kali dikemukakan kepada Najasyi. Maka lemah sudahlah usaha orang-orang musyrikin, dan perancangan mereka juga gagal. Walaupun dah usaha macam-macam, harta dan hadiah semua dah bawa, tapi semuanya gagal. Mereka menyedari bahawa mereka tidak dapat melebarkan tekanan, melainkan dalam batasan kekuasaan yang mereka ada. Nak sampai kepada negara Habasyah tak bolehlah, bukan di bawah tampuk kekuasaan mereka. Di bumi Mekah yang itu boleh. Masa tu mereka berkuasa. Tu yang mereka tindas orang Islam. Nabi SAW pun disakiti. Nabi SAW dipijaknya ketika sujud. Nabi SAW diletakkan perut unta ketika sedang sujud. Ini antara apa yang pernah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam tekanan yang dilakukan, tetapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Bahkan akidah orang Islam ni semakin kuat, tuan-tuan. Lantaran itu mereka dah habis idea dah, nak menganiaya orang Islam, nak hentikan Islam, tak boleh. Macam-macam gaya dah cuba buat. Allah Taala rakamkan dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ni menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lidah mereka, usaha mereka. Wallahu mutimmu nuri. Allah Taala janjinya tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Allah Taala janji untuk memelihara agama Islam yang suci murni ini. Lantaran itu lahirlah idea yang buruk. Walaupun dah macam-macam cara mereka usahakan, gagal, tapi tak putus asa juga. Ni nak sebut ni gambaran musuh Islam, tak putus asa juga. Datang idea yang buruk daripada kalangan mereka. Mereka berpendapat bahawa untuk menyelesaikan kemelut ini adalah tidak mungkin kecuali dengan menghalang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total daripada menjalankan dakwah. Maka mereka tak nampak orang lain dah. Sahabat-sahabat ni memang dia ikut Nabi. Walau apa tekanan yang dilakukan sekalipun, mereka ada kekuatan bila mana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dapat tidak, mesti mereka menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total. Lalu kalau tidak,
baginda sallallahu alaihi wasallam perlu dihapuskan. Itu je. Namun bagaimanakah cara untuk mencapai tujuan tersebut? Sedangkan Abu Talib sering menjadi penghalang mereka. Abu Talib senantiasa sahaja melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni pula bukan calang-calang orang. Dia adalah pemimpin Quraisy yang disegani. Dia pula orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu mereka berpendapat mereka perlu bersemuka dengan Abu Talib untuk menyelesaikan masalah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini, saat ini mereka bertemu dengan ancaman kepada Abu Talib dengan lebih keras lagi. Bagaimana ancaman dan juga ugutan yang mereka bakal lakukan, yang ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama bincangkan dan bicarakan pada pagi yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberkatinya, dan semoga ianya akan kita sama-sama ianya akan memupuk rasa cinta dan kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman ya 'alim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.